أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والعزال وسيء الأسقام ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi indah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di rumah Allah, untuk sama-sama kita menambah ilmu dan sebagai bekalan akhir kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa ini dan masih berlaku, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai dugaan, ujian, penyakit dan sebagainya. Termasuklah COVID-19 yang masih tidak reda, malahan semakin bertambah. Mudah-mudahan tidaklah penyakit itu merebak di kawasan atau tempat kita ataupun berlaku pada kita lah. Sebenarnya kita tengok dari sudut pandang umum hadis Nabi SAW banyak yang menceritakan tentang setiap manusia ini akan diuji oleh Allah Ta'ala. Setiap masa, setiap zaman, malahan dalam Rasulullah sendiri, dalam sahabat, ya, zaman kita, zaman tabi'in, zaman kita masyarakat awam sekini pun masih diuji oleh Allah SWT. Pelbagai doa, pelbagai ubat yang telah kita dengar untuk merawat penyakit-penyakit yang sebegini. Tapi sedar tak kita ni sebenarnya berada di akhir zaman. Berada di akhir zaman, maksudnya Allah akan nyatakan berapa simptom supaya kita ni sentiasa bersedia. Contohlah kita lihat dari sudut COVID-19 kan. Semua masyarakat panik kan. Semua pengusaha perniagaan malah kita tengok dalam berita baru ni ada berikut 5 syarikat Bekasi yang mengalami keadaan ekonomi agak teruk lah. Contoh syarikat Microsoft, Apple dan sebagainya, ya, terjejas. Sebab rata-rata mereka ni produk mereka ni semua diambil daripada ataupun dikilarkan di China kan. Apa yang ingin saya kaitkan di sini ialah, cuba kita bayangkan, Nabi pernah kata kepada kita bila turunnya Dajjal, Dajjal datang kepada kita, maka ketika itu, saat itu disebut suasana agak ketika, air tidak ada, pokok-pokok buah-buahan tidak tumbuh dengan baik, malahan ada setengah kawasan mengalami kering konten yang amat teruk sekali. So Dajjal ni datang, Dajjal ni dia datang ke semua tempat, semua wilayah. Maka kita dianjur oleh Nabi untuk membaca Surah Al-Kahfi kan, 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir untuk mengelak daripada fitnah Dajjal ini, ya. Jadi dia datang kepada kita, contoh dia datang, na'udzubillah, dia datang, aku telah berlakulah COVID-19 kan. Dia kata kat tangan aku ni ada ubat, ada penawar. Kita ketika itu terima ke tidak? Ya, sebab kadang ketika doktor pun tak boleh merawat, doktor sendiri pun mengalami juga terkena virus sebegini. So tiba-tiba datanglah Dajjal, dia offer, kat tangan aku ni ada obat. Kita ketika itu iman kita bagaimana? Nak terima ke tidak? Sedangkan kita tahu Dajjal ini salah satu daripada fitnah akhir zaman. Sebelum tu Nabi Isa AS, Imam Mahdi, Allah akan hantar makhluk ini, okay? Jadi bila saya duduk lihat rupanya Allah nak bagi satu tanda persiapan kepada kita supaya kita beramal, menguatkan diri kita, bergantung kebergantungan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan obat, bukan dawaan, seperti Dajjal tadi yang mengatakan bahawa dia berkuasa mendatangkan penawar dan sebagainya, ya. Maka COVID-19 adalah salah satu daripada ujian besar kepada kita semua, ya. Dan kita nampak yang paling jelas, kalau kat China tu, masyarakat Islam tak terkena COVID-19. Agak pelik, ya. Tak pelik bagi seorang Islam yang beriman, kerana kita sentiasa dalam keadaan yakin, ya, segala penyakit itu datang dan Allah boleh gunakan pada siapa sahaja yang Allah menghendaki, ya. Macam semalam saya diminta untuk merawat satu tempat tadika, sebuah taska. Cikgu ni, 5 cikgu ni terkena satu serangan demam panas. Tapi bukan COVID-19 lah, tapi batuk, demam,
dia bersama-sama. Katalah cikgu A kena, dah 3 hari okey, cikgu B pula kena, cikgu C pula kena, 3 hari habis, dan dia patah balik pada cikgu yang pertama. Berpusing-pusing. Lepas tu dia minta supaya tengok, saya pergilah semalam bahasa tu. Agak pelik lah. Ada beberapa bilik tu saya masuk tu agak pelik sikit lah. Tempat tu dia menjadikan sebagai satu pusat pusat mungkin ada, wallahualam. Diorang bagi tahu ni mungkin kawasan ni tidak disukai oleh setengah manusia lah. Mungkin tasukan agak aktif, ya. Dan itu boleh berlaku, ya, pada manusia. Dan sebelum itu, sehari sebelum tu saya juga dipanggil dekat Allah pun nama taman tu, Taman Indah KLIA. Ini berlaku pada 2 orang, suami isteri, pramugari dan pramugara Asia X. Asia tu yang jadi pelayan tu, yang ni Asia X. So isterinya malamnya mimpi datang satu makcik tua, ya. Datang tu dia menunjukkan muka dan keadaan amat menakutkan. So yang pramugari ni, Masya Allah, tuan-tuan tahulah pakaian dia kan. Bukan nak kata apa lah kan. Sepatut saya datang malam tu tak payahlah pakaian macam atas flight tu kan. Sama juga. Saya bawa isteri saya kata sebab saya bawa isteri, ya. Sebab masa saya merawat isteri dia tu, suami dia pegang anak kecil. Suami dia pergi ke dapur, pergi bilik air, buat apa ni, pergi ke bilik, buat susu ke anak dan sebagainya, nak tidurkan anak. Biarkan saya seorang kat depan tu dengan isteri yang berpakaian macam ala-ala begitulah. Nasiblah saya ada isteri semalam, isteri saya termalah saya bawa. Kadang-kadang saya tengok situasi tu agak pelik, saya bawa isteri lah, saya bawa anak. So dia kata dia tak boleh tidur, dan dia nampak dekat rumah dia tu ada kelibat. Selalu ada nampak kelibat dan dengar bunyi. Dia pun saya masih sakit lagi sebenarnya, rasa macam buat lagi kat belakang, kira benda terikut kot. So saya balik tu tak boleh angkat kaki, isteri saya pun tak boleh angkat kaki. Benda tu biasa follow silap saya lah malam tu, sebab dah tengah malam 12 lebih saya balik. Lepas maghrib saya buat ni, lepas 12 malam balik rumah. Agak lama jugalah. So saya tak berhenti pada mana, sepatut berhenti dulu, rasa penat sangat. Tengok kedai pun dah banyak tutup pun, nanti pelik pula kan. Suami isteri malam-malam makan pelik. So saya tu balik, malam tu kena. So saya malam tu kena benda yang sama. Apa yang berlaku pada pramugari itu, makcik tu datang, berlaku juga pada saya malam tersebut. Datang satu, saya perjalanan, saya mimpi malam tu, saya tidur, dia buat satu tempat, ada satu gambar. So saya pandang pada gambar, mata tiba-tiba gerak mata pada gambar. Terus dia serang saya. So saya baca ayat. Saya pesan dekat isteri, kalau bising tengah tidur tu, tepuklah badan. Masa tu dah tepuk lah. Tapi sebelum tepuk tu agak lama jugalah, berkuat dengan syaitan kat situ kan. So saya dekat rumah pramugari tu pun saya ada bagi tahu lah nasihat lah. Kita nak tegur tak boleh kan, sekadar bagi nasihat. Tugas ustaz tu dah perawat tu, selain kita merawat pesakit, kita juga kena dakwah. Saya kata kat rumah Tuhan ni banyak gambar, ya. Gambar perkahwinan besar lah, dia gantung macam satu benda yang besar. So kita masuk, kita akan nampak terus. Bukan salah gambar tu kan. Kadang-kadang bila kita letak tempat yang tinggi, soalnya kita menganggap dia sebagai satu benda yang mulia, macam itulah, ya. Jadi saya kata kalau boleh Tuhan letak di bawah sikit lah, ataupun letak kat bilik dan sebagainya. Sebab saya kata saya tak nak benda ni pulang. Dan saya tanya owner tempat itu pun dekat Taman Indah KLIA, kawasan tu hutan dulu, ya. Dia mimpi selain pada keluar makcik tua tu, benda tu dia bercakap, dia kata keluar kamu daripada rumah ni tempat aku, dia kata, ya. Jadi yang pembantu ni tak nak keluar, dia kata aku ni rumah aku, dia kata. Berdialog dalam mimpi. Dia kata tak apa, kalau kamu tak nak, aku ambil anak kamu. Dia ambil, pegang anak tu. Masa tu dah ada bergaduh dan tersedar, ya. Dia terus pergi pegang anak dia lah. Anak dia okey je, anak tak ada masalah pun, tapi dah permainan mimpi kan. Jadi sejak daripada dia takut, dia panggil lah. So saya buat rawatan. Saya tak merawat dia lah, segar sangat nak merawat dia, pakai macam tu kan. So saya buat kaedah biasalah, saya baca air. So saya minta dia mandi, minum.
Lepas tu saya pakai rumah lah. So saya minta feedback. Semalam dia bagi tahu, alhamdulillah, dia rasa tenang. Balik rumah pun isi pun tak mimpi, dah boleh tidur lah. Dan untuk kuliah akan datang, insyaAllah kita akan buat lagi satu daripada kuliah ni. Saya nak buat kaedah holistik. Sebelum ni saya dah tunjuk cara menggunakan kayu nyapu tu, dan kaedah urut. So ada lagi saya belajar, satu 3-4 lagi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk kuliah akan datang, di mana antara kelas tu saya diajar, kami diajarlah peserta untuk kenal tulang belakang. Tulang belakang kita ada 2 jenis, C dan juga S. Kalau tuan pegang tulang belakang tu, belakang kawan kita, kalau ada macam bengkok sikit, tu S. Biasa berlaku pada badan-badan yang sihat. Macam tuan, kalau badan-badan kita satu-satu ni, dia bentuk panggilkan S. Satu lagi bentuk C, bentuk C betul. S ni kalau kita letak, kalau kita ada rokok, letak bahagian belakang tu, anda boleh letak air, tak jatuh. Tapi C kalau letak dia jatuh ketika ada rokok. Saya saja tu kan apa ya? Sebab nak tahu titik poin di mana kedudukan jin tu dalam badan kita. Dan insyaAllah ujian ni ada lagi bekal akupunktur dan juga mengenal titik poin jin. Okey, untuk belakang datang lah, sebab dia ada banyak praktikal. So saya akan buat praktikal untuk rawatan jantung, kencing manis, seguguk dan sebagainya menggunakan kaedah holistik. Kita betulkan balik tulang belakang, tulang ekor, tulang ekor atas, tulang ke bawah, tulang belakang, tulang kepala. So kita akan buat praktikal. Mungkin kelas akan datang saya minta tuan-tuan pakai seluar panjang lah. Kita akan buat sama-sama. Nanti boleh amalkan untuk anak-anak kita, menantu kita dan sebagainya, insyaAllah. Lanjut bagi ni sikit, saya sentuh berkaitan dengan tajuk, bolehkah manusia berkahwin dengan jin? Bolehkah manusia berkahwin dengan jin? Tak cukup dah dengan manusia, nak kahwin dengan jin pula. Ada kala kita mendengar kisah perkahwinan antara manusia dan jin yang kebiasaan orang Melayu menyebut sebagai bunian. Antara makhluk ni banyak. Saya sebut dahulu, kita ada dengan perkataan iblis, ifrit, jin, syaitan. Syaitan dia sifat pada jin. Ifrit, iblis adalah iblis adalah nama kepada jin. Dan ketua juga pada jin disebut sebagai iblis. Tapi yang paling ganas, iblis ini disebut sebagai ifrit. Okey, ada lagi satu yang disebut sebagai bunian. Bunian ini makhluk yang majoritinya, boleh katakan 99.99%, yang dibuat oleh kaji oleh pakar-pakar perubatan Islam ni adalah Islam. Sebab sebut bunian ni Islam. Banyak kisah yang berlaku ni yang masukkan juga kita tengok kebanyakan jin ni dia seimbang, sama ada bunian atau Islam. Kalau jin yang mengganggu sakit tu terdiri daripada bunian, jin Islam mudah kita nak merawat. Kita tanya dia, siapa kamu? Aku jin. Yelah, tahulah kamu jin. Siapa kamu? Bunian. Kalau bunian, kita kata, terus kita minta dia mengucap dan kita minta dia keluar. Biasa dia mudah. Okey, walaupun nak bagi tahu semalam yang kat tadika tu dia ada katak. Saya sebut katak dia sebut semalam baru ingat katak. Rumah yang punya katak ni kena hati-hati Dia katak ni besar. Rumah tadika semalam dia tertutup. Dia orang tak tahu dari mana lubang mana katak tu masuk. Besar sangat katak ni. Dan katak dia pula saya tanya adakah dia lari bila ada manusia lalu. Dia tak, dia steady dia. Dia steady Sebab katak ni salah satu daripada haiwan digunakan untuk sihir. Semalam yang minggu lepas minggu ni banyak sangat rawatan. Minggu lepas makcik yang saya merawat tu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali pertama saya datang, dia keadaan badan dia, perut dia keras macam batu soal dating lah, saya ingat macam tu lah tapi dia pakaian dia apa semua memang cantik lah. Sebelum nak sentuh dia minta izin, memang keras macam batu. Lepas tu, seminggu lepas tu saya merawat, sakit lagi sakit lagi. Dia jumpa, yang ni anak dia sini datang ke rumah. Saya kata tak boleh datang ke rumah, tapi dia kata nak datang juga. Dia nak cerita sebenar siapa mak mentua dia lah. Mak mentua ni seorang yang baik, tapi ada adik-beradik yang tak suka, guru atau pesaka. Jadi ada adik dia ni
marah kat kakak dia. Saya dah bawa ni kakak dia lah, makcik dah, tua dah dalam 70-an. Dia dah halal dah, dia kata dia halal dah semua. Ayah dia ni, dia seorang yang adil. Anak dia ada lebih pada 12 orang anak. So adik lelaki ni, dia masa ayah nak beli tanah, adik ni ada bantu sikit ayah dia beli tanah. Dia ada bagilah sikit duit bantu ayah dia beli tanah. So bila ayah dia buat hibah, dia bukan wasiat, hibah dia beri pada masa hidup, ayah ni dibagi sama rata. Kalau 1 ekar, 12 orang semua dapat 1 ekar. So adik ni marah lah sebab dia juga ada dia menyumbang kepada ayah, patut dia dapat lebih. So bila ayah dia meninggal, bagi saya ayah dia seorang yang baik, sebab dia dibagi keadilan pada semua anak. Sebab dia tahu mungkin wasiat akan berlaku persen-persen tertentu kan, 1/2, 1/4, 1/6. Dia tak nak ambil yang cukup, dia ambil yang hibah, dia bagi harta masa hidup. Jadi adik dia tak suka, so dia mungkin lah. So yang datang kat saya, anak dia menantu dah cerita, mungkin dia tak suka kat kakak dia ni, dia sihir. Sebab saya nak cakapkan katak lah. Rumah dia banyak katak sangat, ya. Masa dia meninggal tu, lepas saya merawat lah, saya kat sehari dia, malam tu saya pergi, esok tu dia meninggal. Memang kelas sangat, ya, guru dia. Sebab saya beritahu dia busung ni dibuat daripada katak. Ikat dengan tali, lepas tu dia ada bacaan dia. So bila ikat katak tu, yang hidup tu, bila katak tu kembang, badan tu akan kembung, ya. Dan dia cek dari doktor pakar, saya kata cek, tolong cek dekat doktor pakar. Doktor pakar kata kosong pun, dia tidak ada air, tidak ada angin. Tapi doktor kata ni mungkin dimensi lain, dia kata. Dimensi lain tu maksudnya alam lain tu gangguan, ya. Meninggal. So tuan-tuan perempuan kena ingat, ya. Bila kita menganiaya manusia ni, kita tidak akan terlepas daripada mahsyar. Kalau dah mati, kita tak sempat bertaubat, kita maaf dengan dia, maka panjanglah cerita kita di pada mahsyar. Kalau kita buat salah dengan Allah, Allah ampunkan. Tapi kalau buat dosa dengan manusia, lagi manusia tak ampunkan, Masya Allah. Saya gunakan kaedah ni kalau tuan-tuan ada yang penyakit busuk ke, boleh guna kaedah. Saya guna kaedah lintau kangkung dengan pokok kembang. Ambil pokok kembang, daun tu sekali dengan akar, batang sekali dengan akar, blend, ya, cuci tu blend, pokok tu baca ruqyah lah. Tapi saya dah ajar simple ruqyah, baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi, baca 3 kul. Kalau nak panjang, nanti minta dengan saya lah. Baca lepas blend tu baca, ataupun paling cantik sebelum blend tu kita baca dulu, baca campur dengan air ruqyah dah dibaca tadi, blend, buat sapu. Ada perubahan sikit lah makcik, tapi umur dia tak panjang lah. Daripada kebur tu dah nampak nipih sikit lah. Dan kepala ni dia tak boleh nak gerak, ya. So saya ruqyah malam tu, makcik tu dia buat macam ni, dah okey dah kata ustaz, dah tidur lena malam tu, alhamdulillah, dengan isi Allah. Lepas kita ruqyah, sapu dengan dengan bahan herba tadi, alhamdulillah. Tapi itulah dah ajar dia. Sebab busung ni memang daripada pengalaman kita pun akhirnya akan bawa kepada kematian kalau tidak dirawat dengan cepat, ya. Ada setengah menyatakan juga punca pada kanser juga boleh jadi daripada busung. Busung ni sebab apa? Dia buat daripada bahan sihir. Sihir tu, daripada sihir, bahan sihir tu dia buat daripada bahan yang beracun. Itu masalah, ya. Okey, balik pada lanjut kita pagi ini. Kita selingan lah, ya, supaya kita semua ingat-ingatlah perkara yang begini boleh terjadi dalam dunia moden. Apakah pandangan Islam mengenai perkahwinan ini yang melibatkan sama ada manusia lelaki atau wanita? Dalam hal ini ada dua pandangan, ada dua persoalan. Kemungkinan boleh berlaku dan juga ada pandangan syarak mengenainya. Sebab kita lihat badan manusia ni hakiki begini. Macam mana dia boleh berkahwin dengan jin yang tidak nampak dari sudut fizikalnya, ya? Kalau dikaji dari segi kemungkinan, maka ia tetap berlaku. Dari sudut kemungkinan mungkin berlaku perkahwinan manusia dengan jin. Ibn Abdullah mengatakan bahawa mereka yakin semuanya pernikahan dan persetubuhan kadang-kadang berlaku antara manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah, wa syariku fil amwal wal aulad. Bekerjasamalah engkau dengan mereka pada urusan harta dan anak-anak. Dan dikatakan pada hadis Nabi, idza jama'a rajulu imra'atu wa lam yusammi dua syaitan ila ahlihi fajamahu. Ini selalu diingatkan kepada kita lah semua sebelum kahwin, kan. Apabila seorang suami melakukan hubungan kelamin dengan isteri dan tidak menyebut nama Allah,
maka mereka akan didatangi syaitan dan berkelahi bersamanya. Masa melakukan berkelahi suami isteri, syaitan akan bersama. Akan bersama. Sebab kita tidak baca doa Allah mungkin tak lagi doa tu kot. Allah majani minasyaitan wa jani bisyaitan wa razaqtana. Itu doa dia. Okey, Ibn Abbas berkata, "Iza ata rajul imra'atahu wa hiya haidun. Sabaqa syaitan ilaiha fahamalat faja'at bil mukhannis wa mukhannasuna awladul jin." Apabila seorang suami melakukan hubungan dengan isteri di dalam keadaan haid, ia didahului oleh syaitan. Apabila wanita itu hamil, ia akan mengandung khunsa, ini pondan. Kaum pondan itu adalah anak-anak jin. Ini sebut dalam hadis. Khunsa, pondan. Mungkin kita tanya balik mak ayah dia. Kalau balik tanya lah, mungkin dia pernah melakukan hubungan kelamin dalam keadaan isteri yang adalah haid. Itulah kita dilarang oleh Nabi mendatangkan isteri dalam keadaan haid. Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Kaum pondan itu adalah anak-anak jin. Ibn Taimiyah menguatkan pendapat ini dengan katanya, terkadang manusia dan jin bernikah dan melahirkan anak, dan ini sesuatu yang telah termaklum. Nabi kita Muhammad SAW telah menegah kita bernikah dengan jin. Fuqaha berkata tidak harus berkahwin antara manusia dan jin, dan dimakruhkan pula oleh kaum tabi'in. Ini menunjukkan perkahwinan itu boleh berlaku. Seandainya tidak boleh berlaku perkahwinan ini, maka tidak akan timbul hukum harus ataupun haram. Ada pembahasan lanjut lepas ini, macam mana manusia itu boleh berkahwin dengan jin. Dilihat dari sudut kejadian, kita asal jadi kita daripada unsur tanah, tapi setelah berlaku perkembangan, perkembangan yang Allah tetapkan daripada daripada tanah tu unsur kita, itulah yang ada, yang kita lihat sekarang. Kita ni bukan akan bentuk tanah, bentuk sedemikian. Sama juga dengan jin, asal kejadian daripada api, tapi melakukan proses perkembangan macam kita juga, akhirnya bentuknya bukan api lah jin tu. Ahli sejarah dan ahli hadis menceritakan tentang kisah perkahwinan ini pada ulama salaf terdahulu, sebagai disebut oleh Ahmad bin Sulaiman daripada Amas kata, ada jin jantan yang berkahwin dengan kaum kami. Cerita kat sini. Ada jin jantan berkahwin dengan kaum kami, dan aku bertanya kepadanya, apakah makanan yang paling kamu suka? Maka jawab jin itu nasi. Makan nasi juga Kami bawakan nasi berkenaan, maka kami nampak suapan terangkat, sedangkan orangnya tidak ada. Dan banyak lagi kisah mengenai perkahwinan ini sebagai bukti berlakunya. Seandainya ditanya bagaimana boleh berlaku sedangkan unsur manusia daripada tanah dan jin daripada api. Unsur tanah bagaimana ia masuk ke dalam rahim jin yang berunsur api. Unsur tanah adalah sejuk dan lembut, sedangkan unsur api panas dan tidak akan lahirnya keturunan. Walaupun berlaku hubungan kelamin, tapi tidak akan lahir keturunan. Sebab disebut sini unsur tanah itu sejuk, bila masuk dengan api, so dia tidak akan melahirkan zuriat dekat sini. Okey, kita nak jawapan perbincangan ini, panjang ni perbahasan ni. Walaupun mereka dicerita daripada api, tidaklah kekal dengan kejadian asal. Sebabkan tadi lah, walaupun jin ini cerita dari api, tapi mereka tidak kekal dengan kejadian asal. Macam kita juga dicerita daripada tanah, tapi kita tidak kekal dengan keadaan bentuk tanah. Kalau kita tengok kejadian Nabi Adam AS yang dibuat daripada unsur tanah, akhir bentuk lembaga. Dia bertukar kepala, tangan, kaki, cukup 120 hari, dimasukkan tulang, daging dan sebagainya. Maka akhirnya Allah tiup roh ke dalam jasad Nabi Adam yang asal bentuknya tanah, bentuknya tanah. Maka mulalah berlaku pergerakan. Sebab kita ni yang bergerak ni, kita ni jasmani, tapi yang bergerak kita adalah unsur rohani, roh kita. Sebab kita boleh lihat kalau orang mati, fizikal macam tu lah, ada tangan kaki tapi tidak bergerak, sebab dah tidak ada roh dalam jasadnya. Kita yang bergerakkan jasmani kita sebab ada roh. Kita rasa nak makan itu roh, kita rasa lapar roh kita rasa nak sesuatu keinginan, nak pergi melancur dan sebagainya, itu adalah datang daripada keinginan roh kita. Tetapi tidak sempurna, anak kata tidak ada jasmani, maka Allah lekatkan pada manusia ni jasmani dan rohani. Nabi kita sama-sama ceritakan bahawa lidah syaitan dia rasa sejuk apabila Nabi mencekik. Ini berlaku pada ketika Nabi sedang solat. Dan tiba-tiba Nabi nampak Ifrit datang mengganggu Nabi. Nabi pegang, ketika solat Nabi pegang. So Nabi rasa lidah Ifrit tu duduk tengah menjilat-jilat tangan Rasulullah. So Nabi rasa kesejukan pada tangan, menunjukkan bahawa kalau dah jin itu masih dalam bentuk api, tentulah tangan Rasulullah itu terbakar.
Tapi Rasul rasa sejuk sebab jin telah dia daripada asal kejadian daripada api, tapi tidak kekal dengan kejadian yang asal itu, ya. Ini menunjukkan unsur asal sudah tidak ada lagi. Kalau masih daripada unsur asal, dah cari panas air liur, mungkin panas kan, terkena pada Rasulullah air liur. Masalah hukum syarat, jumhur ulama seperti Al-Hasan, Qatadah, Ishaq dan Hakim mengatakan bahawa makruh hukum kita kahwin dengan jin. Tapi jarang kita dengar kata mana ada tak yang kahwin dengan jin. Kalau nama jin Samsudin lain, tapi nak masuk ke alam lain tak perlulah. Satu kejadian dia agak pelik lah, kejadian makhluk jin ni. Kalau baca dah hadis Nabi ni, fizikal dia agak pelik. Itu Allah sebut dalam surah Tin, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah cerita manusia sebab kejadian ni. Di badan dia ada besar. Ini pengalaman perubatan jugalah bila ditanya kan, kamu ada kat mana? Dia kata aku kat atas. Kamu kat atas? Sebab dia kata tangan aku melekat kat sana. Ada yang bentuk kaki panjang sebelah, pendek sebelah, ada yang pada besar, ada kepada bulat. Dia tak macam kita ni, semua kita ni standard sama je, kepala ke atas, tangan cantik, tidak ada yang panjang sebelah, yang normal, jari 5, semua 5, ya. Tapi jangan pula jari 6, anak kata anak makhluk jin. Kadang-kadang ada kecacatan, mungkin sebab ada kadang-kadang takut 2, patut 5 ada 4, ada lekat. Dia kata pula jin pula kan. Kesian kat dia. Mengenai masalah pernikahan dengan jin, suatu kaum telah menulis surat kepada Imam Malik bin Anas bertanya mengenai pernikahan dengan jin. Katanya di sana ada satu jin lelaki meminang seorang wanita manusia. Dia ingin supaya menjadi halal hubungannya. Imam Malik menjawab, aku lihat tidak ada apa-apa masalah dalam agama, tapi makruh bila terdapat seorang wanita hamil dan ditanya siapa suami, maka jawapannya jin, maka akan timbul kerosakan dalam agama. Maksudnya kalau ada berlaku dan juga perkahwinan manusia dengan jin, tiba-tibalah manusia itu lahir kan, orang kata ni anak siapa? Anak jin. Tak pelik kan nama tu, ya. Ada pula setengah ulama mengatakan berdasarkan firman Allah SWT, panjangnya firman Allah Ta'ala ni, saya baca sikit terjemahan. Di antara kekuasaannya, Allah mencipta untuk isteri daripada jenismu sendiri supaya kamu mencipta dan masa tenteram dan dijadikan antara kasih sayang. Ini doa ni bagus dibacakan untuk ikatan kasih sayang antara suami isteri, ya. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebab kebanyakan sihir yang berlaku sekarang ni, banyak berlaku melibatkan sihir rumah tangga. Suami gaduh dengan isteri, isteri bergaduh dengan suami, ya. Panas ya bila ada rumah suami isteri, ya. Seandainya berlaku perkahwinan antara jin dan manusia, tidak akan berlaku keserasian dan kemesraan antara suami isteri disebabkan perlainan bangsa. Kita bangsa manusia ni bangsa jin, kan? Tak perlulah kahwin dengan jin, kan? Maka hilanglah hikmah perkahwinan yang disebut sebagai ketenangan. Sebab kita kahwin tujuan untuk tenang. Sebila kahwin dengan jin tak tenang, tengok mata sebelah besar, mata sebelah kecil, tenang tak? Tak selera tengok, kan? Tengok pula isteri kita badan belakang besar, tangan pula kecil sebelah, tak cantik, Jadi kahwinlah dengan manusia, Walaupun manusia ni ada kecacatan, tapi lagi hebat Allah Ta'ala cerita sebab dia boleh melahirkan. Antara tujuh utama kahwin ni adalah mawaddah wa rahmah, kasih sayang dan ketenangan. Wa kunna bitu ba'du kulli ba'lin adu. Tambahan pula timbul pengusahaan antara dua golongan sejak zaman-zaman. Lagi bukan tahu manusia dengan jin ni musuh berlaku sejak zaman-zaman. Ketika zaman Rasulullah, zaman Nabi Adam tu ditubuhkan daripada syurga juga disebabkan hasutan iblis. So kenapa kita nak berkahwin dengan musuh yang dianggap oleh Allah SWT? Inna syaitan adu'a, inna syaitan lakum adu'un fattakhidhuhu adu'a. Sungguh syaitan bagi kamu itu adalah musuh, maka jadikan ia sebagai musuh kamu. Sebab dia ada musuh Allah, maka dia juga ada musuh kita sebagai makhluk. Janganlah kalau ada anak-anak menantu nak kahwin 2, kahwin 3, nak kahwin dengan jin, jangan kita tegah. Tak perlu, dia musuh Allah Ta'ala. Itulah maksud proses hawatan tu. Biasa perawat akan menggunakan satu ayat, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Macam semalam yang taskar tu, lepas saya buat ruqyah untuk bangunan, saya minta cikgu semua duduk kat depan. Cikgu di 5 orang cikgu duduk kat depan. So saya ruqyahkan ramai-ramai, saya ruqyahkan ramai. Ada seorang cikgu tu, saya tak nak sebut lagi semalam. Saya tanya dia, cikgu semasa saya baca ada rasa apa tak? Okey ya cikgu, ni ustaz relax, tak ada apa.
Lepas tu tiga, empat cikgu lagi dia ke dapur. Yang cikgu seorang tu ada lambat sikit. Dia kata, "Ustaz, saya rasa nak muntah, Ustaz. Rasa nak muntah, rasa nak mual, rasa nak muntah." Saya kata, "Kenapa tak muntah tadi?" Sebab bila ada rasa nak muntah tu memang ada lah pada simptom tu ada. Bila kita baca, kita ada tanda rasa nak muntah, mual, tu tanda ada gangguan atau kemungkinan besar jin tu mendampingi atau berada dalam badan dia. Ya, saya kata lepas ni buatlah rawatan, carilah tempat pusat-pusat rawatan Islam. Kalau boleh cari yang rawat wanita, sebab tak disentuh. Tak boleh sentuh. Kalau saya sentuh pun sentuh bagian kepala. Ya, sebab saya letak kat sini semalam rasa panas sangat, aura panas. Saya balik tangan saya masih panas. Panas. Itu kalau perawat ni, kalau kita merawat, kalau balik rumah ni, kalau berada dengan isi anak, jangan kita tampal ke apa ke, sebab tangan kita panas, takut berkesan kepada anak atau isteri kita. Ada jenis barang-barang kan, macam itulah. Okey, sampai sikit lagi. Sebelum saya nak tutup ni, saya nak buat sikit praktikal sebelum saya buat untuk pelakon datang senang. Buat praktikal sikit untuk kenal bentuk tulang belakang kita, C ataupun S. So saya minta anda cari partner masing-masing depan ni lah. Lepas tajuk akhir ni, hukum wanita bakal distribusi jin. Pernah kita mendengar kisah ada wanita yang didatangi oleh jin dan distribusinya. Setelah perempuan itu sedar dan merasakan sesuatu, apakah ini mewajibkan wanita itu mandi atau tidak? Ini berlaku dalam rawatan perubatan Islam. Tanda wanita tu yang hampir di jin berlaku berkelamin dengan isteri tu atau wanita, tengok tanda pada bahagian paha dia tu. Biasa ada titik 3. Tapi kalau anda letak inai 3 tu lain. Suami dia suka titik 3 macam tu kan. Ada titik 3, dia ada kesan merah dan kesan merah, kesan lebam pada bahagian paha. Masyarakat ini berlaku pada isteri saya. Sebab saya bawa satu hamba Allah, dia sakit sangat. So bila dia cek ada 3 tanda dekat tu. So bila saya sambung, saya buat zigzag itu, memang dia bentuk segitiga. So saya ruqyah dengan menggunakan daun bidan tu, saya sapulah, kita ada sapu. Agak masa juga lah 7 hari, saya ingat 7 hari lebih baru hilang tanda. Tak tahulah dia suka. Mungkin cara kita tidur kan, cara kita tidur pun kena ikut amanah sunnah Rasulullah lah, tidur macam Rasul tidur. Kadang-kadang kita tidur ni, maaf cakap lah kan, kadang suami balik tengok isteri tidur tentang letaklah bantal atas tubuh isteri kita. Takut sebab jin suka manusia yang tidur dalam keadaan terbuka macam tu. Dia suka sangat. Itu kalau ada anak perempuan kita yang belajar kat universiti, pesan dia tidur, penat macam mana pun tidur, jangan tidur terlentak. Kalau tidur terlentak, letaklah atas badan, bantal ke, laptop ke, buku ke. Saya buat lawak dengan saudara saya. Saya tahu saudara saya nak tidur macam-macam gaya. Ada kaki ke atas katil, kepala ke bawah, kepala ke atas katil, kaki ke bawah. Kadang-kadang spouse bawah atau katil ke bawah, macam mana wallahualam. Tidur pula macam-macam gaya, freestyle, gaya bebas, macam-macam. So saya kata kalau ada kawan kita masuk bilik, tengok macam tu, letaklah bantal ke, ada laptop ke, letak apa saja. Sebab jin suka mana-mana manusia yang tidur dalam keadaan begitu. Lelaki tak apa, tak kisah. Tapi ikut sunnah Nabi dah, kita lelaki, tapi dia tak suka, jin tak suka, dia suka pada perempuan. So kena hati-hati. Keadaan tidur tu, dia dah tidur mengikut sunnah. Tidur Rasulullah, tidur usuk sebelah kanan kan, letak sini, tidur. So sekali Rasulullah tidur, dia letak tepuk dengan biasa waktu subuh, lepas subuh, waktu zuhur, Rasulullah suka tidur macam ni, dia letak siku. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila tidur ni, kita minyak ni teralih kan, teralih tu dia sedar. Rasulullah kan dia menjaga sebab waktu solat, zikirnya. Tapi nak tidur, letaklah tangan kanan bawah pipi kita, dan busuk kanan. Bagus, sebab ada sukir setan bagus. Sebab kita tidur dengan membuatkan hati sebelah. Hati kan jantung sini kan. Sebab kalau tidur sebelah kiri, kita sebenarnya membebankan jantung kita untuk proses yang dilakukan oleh jantung waktu kita tidur. Jadi bila kita tidur malam, so kita tidak membebankan jantung kita. Cantik sebelah kanan tidur. Ada kaitan dengan kesihatan. Okey, hukum ni ada pandangan ulama. Saya nak ambilkan ni tentang hukum wanita yang distribusi oleh jin. Dia merasa soalan suami tak ada, tapi ada rasa bergerakan kan. Maka ada pandangan ulama, ada 2 pandangan ulama.
Tidak wajib mandi, menurut tidak wajib mandi hadas lah, ke hadas mandi wajib Menurut setengah pandangan mazhab Hanafi, Abdul Ma'ali berkata, seandainya seorang wanita berkata saya disetubui oleh jin seperti seorang lelaki, tidak wajib mandi kerana tidak ada sebab yang membawa kepada wajib mandi itu, iaitu masuk dalam soalan itu, maka ini hanya seperti bermimpi tanpa ada keluar air mani, seperti soalan mimpi maka pandangan pertama tidak wajib. Menurut pandangan pegang kitab orang Ibnu Jin wal Ajabu, katanya kalau dikatakan sebab yang mewajibkan mandi tidak wujud, maka tidaklah wajib mandi. Namun begitu bila merasa secara jelas disetubui bermakna adalah sebab untuknya mewajibkan mandi, oleh itu wajib mandi dikala diyakini, kalau dia yakin lah sebab kadang-kadang sudah saya banyak buat aduan kadang-kadang dia tidur, ustaz malam tadi saya rasa macam ada sesuatu dah atas badan saya bla-bla so saya tanya ada berlaku pengeluaran air dan sebagainya saya kata kalau macam tu macam mimpi lah, macam kita mimpi ada keluar air. Saya kata tak perlu mandi lah, sebab dia kata ada macam makhluk dan sebagainya kita tengok pandang ulama sini. Tapi kalau kita rasa ada pergerakan yang betul-betul dan yakin maka kena wajib mandi. Untuk mengambil pendapat yang berbeza ini, kita adalah mandi bila memang terasa disetubui. Ini pandangan yang paling yang boleh diterima lah, untuk mengelak daripada kita ni perlu angkat hadas atau tidak. Untuk mengambil pendapat yang berbeza ini, yang kata satu tak perlu mandi, yang perlu kata perlu mandi, kita adalah mandi. Kita adalah mandi apabila memang terasa disetubui atau ada sesuatu yang masuk ke dalam rahas manusia berdasarkan hadis Nabi yang ada maksudnya apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi. Saya belajar dulu bab kelamin ni, masa belajar sekolah Mahat. Masa belajar tu ustaz yang mengajar duduk lagi gambar kat depan, yang seorang pelajar tu kena duduk kat luar, takut ustazah lalu nak tunjuk sebab benda yang malu ditanya tapi wajib kita tahu. Kita kadang malu nak tanya ustaz kalau macam mana hukum dia, kadang kita segan. Pokok persoalannya pula ialah setakat manakah zakat jin ini masuki ke dalam farajnya. Ini ada berkaitan dengan bab khitan. Tetapi bila mani wanita ni keluar maka tidak syak lagi wajib mandi. Tengok kalau dah keluar, kalau anak perempuan kita kata mimpi, kalau ada keluar air maka wajib mandi. Kalau dah keluar mani dengan apa cara sekalipun, menurut sabda Rasulullah SAW, innamal ma'u bil ma'. Apabila keluar air mani, wajib seorang itu mandi. Air itu dengan air. Maksudnya bila mimpi keluar air, maka wajib mandi dengan air. Hukum kesimpulan dari sini, wajib mandi. Okey, saya nak sedikit praktikal boleh. Sebelum kelas akan datang, saya nampak dipanggil perubatan holistik. Holistik ni kita perubatan menggunakan kaedah cara Nabi dan membetulkan balik tulan. Sebab yang saya belajar ni, kita belajar bab tulang sulbi. Tulang sulbi pernah tengok tak tulang sulbi? Tulang sulbi yang Nabi kata tidak hancur bila mati, tulang sulbi kita kat bawah tu tidak hancur. Itulah orang India, bila dia mati, Hindu dia bila bakar tu, selain pada abu yang dia cari juga tulang sulbi tu. So tulang lain hancur, tapi tulang sulbi tak hancur. Sebab itulah yang Allah akan bangkitkan manusia esok berdasarkan tulang sulbi masing-masing. Tulang sulbi ni, saya tak ada gambar, kalau mungkin akan datang dicadangkan surah buat ada apa? LCD ada, ada Kalau macam sini terang. Boleh tunjuk gambar Dia gambar tulang sulbi tu dia macam V, tapi V itu yang hujung tu ke bawah. Tapi dalam setiap tu dia ada lubang-lubang kecil. Apa fungsi tulang sulbi? Ini kajian kesihatan Tulang sulbi ni dia membantu membuka dan menutup tulang bahagian najis kita. Bila tulang sulbi kata ni lubang najis, bila dia tutup, bahagian bawah kita tertutup, bahagian najis. Bila dia buka, maka dia buka. Itu yang berlaku pada kisah Nabi Lut AS. Kenapa Allah larang sangat melakukan hubungan dari belakang, bukan pintu belakang, dari belakang. Dia berlaku hubungan belakang, menyebabkan sentuhan berlaku kepada tulang sulbi, menyebabkan tulang sulbi itu jadi rosak. Bila rosak, apa sekali jenis penyakit, kanser ke, gimana ke, dah tinggi sebagainya, tidak agak sukar untuk diubati. Tapi selagi tuan-tuan
tulang sulbi itu terjaga dengan baik, insya-Allah. Dengan usaha kita lakukan, kesihatan kita akan baik seperti biasa. Tapi kena usahalah. Okey, cara duduk saya nak berkata, macam mana nak jaga tulang sulbi kita supaya badan kita sihat? Yang paling bahaya duduk macam mana? Malah saya nak sebut Yang duduk macam ni. Duduk macam ni so betulkan balik. Memang kursi tu cantik, kursi tak salahkan kursi lah sebab kursi macam tu kan. Duduk ataupun duduk macam ni. Membokak ke depan, membokak ke belakang. Ataupun paling best sekali duduk macam ni. Wah, ada style. Duduk macam ni. Tu, nak jaga tulang sulbi. Sebab bila tuan-tuan duduk macam tu, tuan rasa tak tuan duduk atas tulang hujung. Kat hujung tulang sulbi kita, terasa tak macam tulang kecil kan? Kadang-kadang bila bangun sakit tulang sulbi. Duduk yang paling baik adalah duduk macam tahiyat awal. Nak jaga tulang sulbi, duduk macam tahiyat awal. Tahu kan duduk tahiyat awal kan? Duduk kan? Duduk tahiyat awal. Bapak pakai 3 sekejap. Duduk macam ni bagus sebab dia menjaga tulang sulbi kita. Dia macam tu Lepas ni duduk macam ni lah Kalau yang bagus lagi dia boleh buka kaki kiri kanan. Duduk bawah. Macam dia buka. Kalau tak buka duduk macam tu. Tahiyat awal. Duduk macam tu. InsyaAllah jaga tulang sulbi. Sebab akan datang saya nak tunjuk cara untuk betulkan balik tulang dan sebagainya. Tapi sebelum tu makan duduk macam ni lah duduk tahiyat awal. Jumat kursi semua tiga duduk macam tu Okey, sebab dia tulang sulbi ni dia ada kaitan. Itu yang melakukan hubungan kelamin dari belakang, auzubillah, menyebabkan rosaknya tulang sulbi kita dan mendatangkan penyakit-penyakit yang pelik-pelik, sifilis, AIDS dan sebagainya yang agak sukar. Tapi kalau anda jaga dudukan tulang sulbi, macam saya duduk macam ni pun, kalau duduk tahiyat awal kan, tahiyat awal tapi sebab nak belajar. Okey, kita amalkan insya-Allah. Okey. So kita nak kena bentuk tulang belakang masing-masing So minta cari pasangan, saya tunjuk satu demo kat depan, saya minta 2 orang. Tulang akan datang senada, anda dah tahu tulang anda bentuk C ke bentuk S. Sebab bila bentuk C, bentuk S, dia kaedah rawatan berbeza-beza. Itu tujuan dia sebenar. Kalau tulang belakang C, kaedah rawatan macam ni. Ada rawatan tu yang boleh kita katalah rawatan A tu dia boleh boleh guna untuk tulang A, tulang C, tulang S. Ada rawatan yang hanya digunakan untuk tulang S saja. Rawatan hanya untuk C saja. Kisahnya sama walaupun berbeza, tapi dia lebih spesifik. Kalau katalah tulang anda kalau C, kaedah ni sesuai untuk tulang C, rawatan ni sesuai untuk kaedah S. Boleh saya minta tak 2 orang kat depan, tunjuk saja. Tunjuk demo tulang C dengan tulang S. Yang tak ada masalah tulang belakang lah ni, yang sihat. Boleh ikut tuan tak? Nampak mudah ni? Dengan tuan tak? Nanti balik boleh cek tulang masing-masing. Okey. Okey, balik ke belakang. Okey, cara cek kita agak masing-masing kan? Kita buat macam ni. Saya dapat dah. Kaedah kedua, rokok. Okey, ini C ini betul adalah C. Okey, siapa lagi kita nak cek? Ini C. Okey, macam mana C? Ini kita letak air yang akan jatuh. Air yang akan jatuh. Siapa lagi kita nak cek? Tuan boleh tuan? Boleh rokok? Terima kasih. Saya nak cek pada sikit. Ada yang pada
pokok tu, pokok rasa tak pakai ujung timbul kita tu ada rasa macam ada lekor sekarang. Lekor tu dia adalah S. Kalau yang lekor tu C. Sehingga kita tambahkan kuliah kita pagi ini. Untuk kuliah akan datang kita akan buat praktikal untuk menjaga kesihatan masing-masing, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an ma'rufatan min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma inna na'udzubika min bahsil dunun. Allahumma inna na'udzubika min bahsil dunun wal juzam wa si'il asqa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa